Di mata Yahudi, Perang Arab Israel 1948 turut dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Israel. Bagi Yahudi, perang ini menandakan kejayaan menakluk wilayah Palestin. Bagi rakyat Palestin pula, ia penanda bermula derita. Wilayah warisan diceroboh, ditindas dan dizalimi rejim Zionis. Sejak itu, gerakan menentang Zionis berlanjutan hingga hari ini. Sukar digambarkan akan derita dan sengsara mereka. Pencerobohan dan penindasan berlaku hampir setiap hari. Di sini istilah nyawa di ujung tanduk satu realiti, berlaku setiap saat, tiap minit, tiap hari, sepanjang tahun. Hampir 6 dekad dengan 7 juta bangsa Palestin terpaksa merempat di bumi orang, kemerdekaan belum tetap tercapai. عن الشعب الفلسطيني وما تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. Ada yang menjajar di dalam dada, mendesak kami dari tahun ke tahun. Impian sebagai wartawan tempatan, meninjau sendiri bumi Palestin. Merapati kisah sebuah bangsa atas nama saudara seagama, atas nama kemanusiaan sejagat. Setelah 7 jam ditahan di sempadan Jordan Israel, di soal siasat berulang kali, akhirnya impian menjejak kaki ke bumi Palestin tercapai juga. Tentunya, impian pertama kami menuju dan mengucuk tanah suci, Masjidil Aqsa. Kami baru saja melepasi sempadan Jordan Israel melalui laluan jambatan King Hussein ke Alam Bay. Dan saya Zainal Rashid Ahmad bersama dengan wartawan Hairi Mas Rizal, jurufoto daripada utusan Saudara Raja Jaafar dan Raja Ali, wartawan utusan Ainul Amri Ismail dan penerbit eksekutif Saudara Fidah Muhammad Zainal. Kami akan memasuki wilayah ini untuk meninjau keadaan nasib rakyat Palestin di Masjidil Aqsa, dan episod seterusnya membabitkan lawatan kami ke Baitul Laham, ke Tel Aviv dan juga ke Jericho. Baitul Maqdis, kota suci ketiga umat Islam selepas Mekah dan Madinah. Inilah kota yang pernah menjadi kiblat umat Islam sebelum turunnya perintah Allah mengalihkan kiblat ke Mekah. Di bumi inilah juga Rasulullah SAW singgah setelah berisrak dari Mekah sebelum bermikraj ke Sidratul Muntaha. Di bumi haram Syarif inilah Nabi Muhammad mengimamkan solat terakhir bersama para rasul sebelum bermikraj. Baitul Maqdis sejak 1967 sentiasa bermandi darah. Israel berjaya merampas kota lama ini yang pernah menjadi induk utama pentadbiran Empire Islam sejak 1000 tahun lalu. Kota ini juga tempat lahirnya 3 agama samawi, Islam, Kristian dan Yahudi. Ketika Umar Al-Khattab membebaskan kota ini 1400 tahun lalu, Baitul Maqdis menjadi kota yang bebas bagi amalan agama, Islam, Kristian dan Yahudi. والبلبل مترنم. Sekatan jalan raya yang dikawal tentera Israel pertanda pertama bagi kami betapa terhadnya kebebasan rakyat Palestin bergerak di tebing barat. Wilayah yang diperintah dengan senjata dan peluru ini satu isyarat tebing barat umpama penjara terbuka bagi lebih 2 juta penduduk Palestin. Rakaman derita akibat sekatan demi sekatan yang dikenakan tentera Israel akhirnya terjawab dari mulut gadis manis berusia 16 tahun ini. Learning here in Jerusalem isn't that easy
because of lots of differences we face here, just as the checkpoints. It's difficult because we'll have to stop to be checked and we'll be late for school some days. Dengan status sebagai penduduk Baitul Maqdis, gadis seperti Tamara sepatutnya bebas bergerak, terutama ke sekolah. Namun saban hari, masa dan kesesaan hidupnya dikekang oleh sekatan demi sekatan. We just go everywhere, but we have the problem that with the ID, because always we have to. We have to carry the ID, and then to be checked, of course, if we go to the malls, to the cinema, to a place like playing bowling. Pemeriksaan ketat ini tidak mengenal masa dan tidak pernah ada budi bicara. For me, it's not that easy, but it's better than my friends, because the one who live in Ramallah, the West Bank, and these things, they face more problems. They can't always come and to school. Some days they just go back, and when we have our exams, some of them just do not have our exam in our school, so they have to just do them in a place in Ramallah or the place they live. Layanan buruk dan tekanan rejim Israel menjadikan generasi baru Palestin terus kekal menyimpan dendam dan kebencian. Melihat rejim Zionis sebagai musuh yang zalim, dan perasaan itu berakar umbi hingga mempengaruhi dirinya membenci seluruh bangsa Yahudi. Do you mix around with a Jew? No. Do you have a friend? No. No. Not at all. Why? Why? Maybe because of the different opinions between us. Okay. So it's hard to find a Jew friend. Dan dia tahu bahawa masa depannya bukan di sini. After finishing the school, I just think not learning here, just go abroad, to Jordan, to Egypt, any place but not here, because it's difficult. It's really difficult. Our universities are in the West Bank, so I'll have to just go and be checked every day, so I'll be late. Studying for 3 years will take just more years. Tamara menyimpan impian meninggalkan tebing barat. Sangat berharap satu hari nanti dia berpeluang belajar di luar negara. Dunia sempit Tamara kami tinggalkan. Sedikit terseluk luka yang lama tersimpan di jiwa bangsa Palestin. Krisis Arab Palestin dan Yahudi telah wujud sejak awal tahun 1920-an lagi, selepas Perang Dunia Pertama. Seterusnya merebak menjadi lebih buruk apabila pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang dibentuk selepas Perang Dunia Kedua memisahkan wilayah Asia Barat mengikut masyarakat Arab dan Yahudi. Akhirnya dengan sokongan British, terbentuklah sebuah negara Israel merdeka pada tahun 1947. Dasar pemisahan wilayah ini ditentang masyarakat Arab. Akhirnya meletuslah Perang Arab Israel 1948. Sejak itu negara Israel berkembang melalui pencerobohan demi pencerobohan. Bumi masyarakat Arab Palestin dirampas seinci demi seinci. Baitul Maqdis yang menurut perjanjian 1947 sepatutnya menjadi wilayah berkecuali turut dijajah rejim Zionis. This is what this is. Tembok keselamatan ini simbol kekejaman terkini, dibina tinggi dan sasa, memisahkan tebing barat dan jiran terdekat. Sekaligus menjadikan 400,000 rakyat Palestin umpama banduan di dalam kongkongan batu. Israel membina tembok di sepanjang tebing barat, memisahkan satu demi satu daerah penduduk Palestin. Tembok ini satu lagi simbol kekejaman rejim Tel Aviv terhadap penduduk Palestin.
Kami kini berada di tembok yang memisahkan perkampungan Abu Dis di West Bank ataupun tebing barat dan As-Sayaf di sebelah Jerusalem. Tembok ini antara sejumlah tembok yang dibina dengan tujuan keselamatan, tetapi sebenarnya di mata dunia dia lihat sebagai satu tembok untuk memisahkan penduduk Palestin dari wilayah ke wilayah. Israel cuba mempersendakan dunia. Kononnya tembok batu ini bagi menghalang tindakan penggebom berani mati masyarakat Palestin. Tetapi realitinya, inilah tembok yang menandakan sempadan masa, tanda leburnya harapan perdamaian masa depan dan wujudnya keganasan masa kini serta warisan kebencian masa depan. Sebahagian protes dan suara hati rakyat Palestin tertera pada tembok ini. Seperti yang anda lihat, ini adalah Friends Cannot Divide. Satu perasaan orang Palestin yang menganggap bahawa persahabatan mereka dan masyarakat Yahudi di sini tidak boleh dipisahkan oleh tembok ini. Satu lagi gambaran bahawa rakyat Palestin mahukan keamanan. Setelah lelah menggitari sekitar jalan-jalan yang penuh luka, serta mula rasa letih mengendong beban luka 60 tahun bangsa yang dihina dan dicela di bumi sendiri, kami kembali menyusur kota lama. Mercu tanda Palestin. Perjanjian 1949 antara Israel dan Jordan mengakibatkan bandar purba ini terbahagi dua. Baitul Maqdis Barat menjadi milik rejim Zionis, manakala bahagian timurnya menjadi milik Jordan. Kini Israel meraihkan ulang tahun ke-40 pendudukan Israel di tebing barat. 40 tahun tanda mereka berjaya menjarah tanah Palestin. Isu penjarahan tanpa batas ini berterusan tanpa mampu dihalang dunia. Apatah lagi, kini rejim Tel Aviv dilaporkan berkeras untuk meneruskan usaha menggali tapak di kawasan Masjidil Aqsa. Tapak yang dituntut sebagai kuil Sulaiman, kuil suci penganut Yahudi. Penganut Yahudi mendakwa Masjidil Aqsa dibina di atas kuil tersebut. Namun jiwa kental hampir 4 juta rakyat Palestin yang masih bertahan di tanah air sendiri sukar dikalahkan. Tapi realitinya, Israel terus berkuasa, semakin berkuasa dari hari ke hari. Sejak zaman kepimpinan Yasir Arafat, masyarakat Palestin PLO pada ketika itu menuntut kawasan Baitul Maqdis Timur ini sebagai sebuah ibu negara Palestin merdeka. Baitul Maqdis Timur pula ini menempatkan kota lama di mana di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa serta kawasan ibadat suci masyarakat Yahudi. Kontroversi inilah yang tidak selesai hingga hari ini. Dan apa yang kita lihat hingga kini, masyarakat Israel meraihkan 40 tahun pendudukan mereka ke atas Baitul Maqdis. Ketika Perang 1968, tentera Zionis terus melancarkan serangan demi serangan bagi menakluk kota lama yang menempatkan Masjidil Aqsa. Akhirnya, kota yang dipertahankan pejuang Palestin dan tentera Jordan tumbang juga. Kawasan ini jatuh di tangan Israel apabila angkatan rejim Zionis berjaya menakluknya melalui pintu singa. Anda akan dapat melihat bekas tembakan peluru di dinding gerbang Nabi Daud ini. Dan tembakan ini adalah kesan daripada perang tahun 1948 ketika tentera Zionis menyerang pejuang Jordan dan Palestin yang berkubur di dalam tembok ini. Tapi pada tahun 1967, pada perang Arab Israel selama 6 hari, tentera Yahudi berjaya memasuki tembok Nabi Daud melalui jalan daripada kawasan timur yang dikenali sebagai pintu singa. Sejarah sudah lama berlalu. Kota ini kini dikawal ketat rejim Yahudi.
Menyamar sebagai pelancong, kami menyusup seketika, merentas intipan perisai Israel. Kami melawat Masjid Nabi Daud. Di sini juga ditempatkan makam Nabi Daud alaihissalam. Dikenali sebagai King David, Nabi Daud dianggap raja paling agung oleh penganut Yahudi. Walaupun persekitaran makam dan bekas tapak masjid ini tidak lagi berwajah Islam dan diserabuti kesan dan sisa perang, namun kawasan ini tetap menjadi tumpuan ramai. Satu ketika dulu, umat Islam, Kristian dan Yahudi pernah bergilir-gilir menjadi penjaga makam ini. Namun sejak tanah ini dirampas rejim Zionis, ia bertukar menjadi kawasan eksklusif milik penganut Yahudi. Kini kawasan makam yang dulunya masjid menjadi satu lagi tapak ratapan penganut Yahudi. Di bumbung masjid ini tersimpan sejarah. Di sinilah Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion Israel yang pertama dibina pada tahun 1948 setelah rejim Tel Aviv berjaya menduduki Baitul Maqdis. Dan dipercayai di rumah inilah Perdana Menteri Israel yang pertama menjalankan kerja-kerja pentadbiran sebuah negara Israel merdeka. Dan di sinilah mereka mengatur strategi dan akhirnya berjaya menguasai Baitul Maqdis sepenuhnya pada 1967. Matahari masih bercahaya. Kota lama masih menampakkan sejarah lampaunya. Menyusuri kawasan berusia lebih 3,000 tahun ini, tembok lama terasa menggamit perhatian. Menurut sejarah, tembok ini sudah ada sebelum pemerintahan kerajaan Rom lagi. Ketika banyak tembok binaan Rom dimusnahkan, tembok di dalam bazar ini dibiarkan kekal. Sebagai simbol sejarah, rasa benci kaum Yahudi terhadap pemerintahan Roman yang menghalau mereka keluar dari bumi ini 5,000 tahun lampau. Tembok ini turut menjadi saksi bisu kepada beberapa peperangan dan pertumpahan darah yang pernah tercetus di sini. Di medan tembok Roman ini turut dipamerkan simbol agama Yahudi, menorah, lilin bercabang 7, ditempa dari emas tulen, simbol tertua bagi kepercayaan Yahudi. Dipercayai juga sebagai lambang tumbuhan terbakar yang pernah dilihat Nabi Musa di puncak Gunung Sinai. Di bahagian tinggalan lama kota Roman ini ditempatkan lilin suci bagi masyarakat Jus. Dan ini yang menjadi sentimen kenapa mereka menutup Masjid Al-Aqsa. Kerana masyarakat Jus ingin membawa kembali lilin ini ke tapak Masjid Al-Aqsa seperti mana yang mereka percaya bahawa lilin ini pada asalnya, yang asalnya itu berada di tapak tersebut ketika zaman Nabi Musa. Ritual menorah atau membakar lilin menjadi amalan sinok di Israel dan seringkali diletakkan di bahagian hadapan berhampiran scroll suci mereka. Kami kemudian meneruskan perjalanan di kota bersejarah ini, memasuki bazar yang berusia lebih 3,000 tahun. Bazar ini bagaikan buku sejarah yang menyimpan pelbagai kisah, mencatat lembar demi lembar sejarah kota lama Baitul Maqdis. Bagi masyarakat Kristian, laluan ini pula dikenali sebagai laluan Yesus ketika disalib. Yesus dikatakan mengusung salibnya melalui 12 perhentian di Via Dolorosa sebelum disalib di puncak Kalvari. Selain menyisihkan umat Islam, bazar ini turut menjadi bukti Israel turut meminggirkan penganut Kristian. Gerbang ini memisahkan bahagian yang diduduki oleh masyarakat Yahudi di sebelah sini dan kita akan memasuki kawasan perniagaan ataupun kawasan yang dimiliki oleh penduduk Palestin, Islam dan Kristian.
Kini kami mengadu nasib, hajat di hati memasuki Masjidil Aqsa, menunaikan solat Zuhur. Untuk memasuki kawasan Masjidil Aqsa pula bukanlah mudah. Di pintu masuk, kami disoal siasat berulang kali polis Israel. Akhirnya setelah mendengar kami fasih membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, halangan berjaya dirangkau. Kami menjejak juga Masjidil Aqsa. Apa yang anda lihat ini adalah Dome of the Rock ataupun disebut Masjid Kubah Batu yang dibina pada tahun 701 oleh Abdul Malik bin Marwan. Pada setiap Jumaat di kawasan Masjid Aqsa ini, masjid ini digunakan oleh kaum wanita untuk bersolat, manakala jemaah lelaki akan bersolat di Masjid Al-Aqsa di seberang sana. Al-Aqsa masjid yang dimuliakan selain Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia menjadi tempat ketiga paling suci bagi umat Islam. Dan kawasan Masjidil Aqsa inilah yang dipertahankan rakyat Palestin. Persekitaran masjid dikawal ketat. Malah di dalam kawasan ini masih berkeliaran polis Israel, bersenjata dan bercota elektrik. Kami tertegun seketika. Bertahun-tahun lamanya kami hanya mampu menatap wajah kubah ini dari dalam gambar dan poster. Bagai tidak percaya, hari ini kami berdiri menghadapnya. انصر المجاهدين في سبيلك جوا وبرا وبحرا وعندما كانوا يا رب العالمين تقبل منا يا كريم. الحمد لله رب العالمين. Di kawasan Al-Haram Asy-Syarif terdapat beberapa masjid suci. Selain Masjid Al-Aqsa dan Kubah Al-Sakra, terdapat dua lagi masjid di bawah tanah, Masjid Malmawi dan Masjid Al-Buraq. Kini saya berada di Puncak Zaitun, di mana anda boleh melihat pemandangan yang paling terindah apabila berada di atas ini, dan saya rasa berbangga apabila melihat Kubah Al-Sakra masih lagi menyelah hingga ke hari ini. Bagi Ainul Amris dan Raja Jaafar, hanya kesyukuran dan rasa kagum dapat dilahirkan seusai bersolat di masjid demi masjid di kawasan Tanah Suci ini. Semua umat Islam akan merasa teruja apabila bersolat di Masjid Al-Aqsa. Begitu juga saya. Dan apabila kita sampai di Masjid Al-Aqsa, apa yang kita gambarkan di Malaysia tidak sama apa yang kita lihat di depan mata. Kalau kita lihat di Malaysia, orang menggambarkan bahawa Masjid Al-Aqsa itu begitu begini. Tetapi di sini kita melihat kesan-kesan tembakan tentera Israel terpampang terlekat di pintu masuk di Masjid Al-Aqsa. Dan satu lagi kepayahan kepada umat Islam untuk bersolat semayang pun, apakah mereka itu dianggap satu jenayah besar. Sedangkan bersolat itu adalah amalan dan ibadah yang harus kita lakukan. Apabila saya mengambil gambar daripada riak-riak muka, terdapat riak yang penuh dengan kesusahan, kesengsaraan, walaupun di hati mereka terpaksa bergembira dengan apa yang terdapat di dalam Masjid Aqsa. Di pintu keluar sebelum melangkah pergi, dengan rasa mengibar di dada, kami singgah di kawasan permakaman ini. Makam para syuhada yang syahid ketika mempertahankan Masjidil Aqsa
tak kalah bertempur menentang pencerobohan rejim Zionis. Di sinilah makam para syuhada yang meninggal dunia ketika mempertahankan Masjidil Aqsa. Dari kawasan Haram Isyarif, kami menyusul sebentar melewati kawasan suci penganut Yahudi. Setelah melepasi kawalan ketat tentera Israel, kami memasuki kawasan tembok ratapan. Dinding ini merupakan bait suci di Baitul Maqdis yang dibangunkan oleh Raja Solomon atau dikenali sebagai Nabi Sulaiman dalam Islam. Tembok ini musnah diserang tentera Roman pada tahun 70 Masihi. Tembok ini juga dikenali sebagai tembok barat, tetapi kini diagungkan oleh masyarakat Yahudi sebagai tembok ratapan. Penganut Yahudi percaya wajah Tuhan mereka berada di sebalik tembok ini. Dan tentunya yang dituntut adalah tapak Masjidil Aqsa yang berada di sebelah sana, tembok tinggi ini. Inilah Wailing Wall atau tembok ratapan, tempat ibadat paling suci bagi masyarakat Yahudi. Satu masa ketika kaum Yahudi dihalau keluar oleh tentera Roman, mereka bersepah di seluruh dunia. Tetapi apabila Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Masjidil Aqsa pada tahun 1087, beliau menjemput semua orang Yahudi kembali ke sini dan memberikan mereka kebebasan untuk beribadat. Dan sejak itu, apabila orang Yahudi pulang, yang tinggal di tapak sinok lama mereka hanyalah tembok ini. Dan sejak itu bermulalah sejarah mereka meratap di tembok ini atau lebih dikenali sebagai The Wailing Wall. Dari Baitul Maqdis, kami nekat menuju ke destinasi yang lebih mencabar, mencari ruang melawat tapak tinggalan utama Empire Daulah Islamiyah, Empire Utsmaniyah. Kami sepakat untuk menanggung segala resiko. Perjalanan menuju ke kota Israel, Tel Aviv, mencari warisan Islam di Jaffa City. Bulan rebah di kaki malam dan akhirnya tebing barat pun tertidur. Dalam lingkaran mimpi ngeri 4 dekad bangsa Palestin. Mimpi yang belum pasti di mana penghujungnya. Yang pun bangkit, destinasi seterusnya Tel Aviv, Israel. Kami ingin menjejak nasib umat Islam yang terperangkap di bawah kuasa Tel Aviv. Setelah 1 jam perjalanan kami daripada Jerusalem ke Tel Aviv, dan apa yang anda dapat saksikan di sebelah kanan saya ini adalah sektor pelancongan. Pelancongan adalah pendapatan kedua terbesar selepas pengeluaran senjata api. Di sepanjang jalan, lautan indah terasa fana, bagaikan menanti hari-hari berakhirnya penderitaan umat Islam di sini. Kami menuju Jaffa City, kota terakhir umat Islam sebelum negara ini diisytiharkan sebagai wilayah Israel 6 dekad lampau. Pelabuhan Jaffa dan Bandar Jaffa ini wujud sejak 1500 tahun sebelum Masihi. Dulu kawasan pelabuhan ini menjadi pintu masuk dari arah laut yang sangat penting kepada pemerintahan Osmaniyah sekitar 1515 hingga 1917. Tapi kini selepas pendudukan Israel pada tahun 1948, kawasan ini hanya menjadi kawasan nelayan kecil. Dan kebanyakan nelayan sini adalah dari golongan Yahudi dan Islam.
Lautan ini merakamkan sejarah panjang wilayah ini, silih berganti hinggalah kini, yang menjadi kenangan bagi 10 juta rakyat Palestin yang sudah pun terusir. Jaffa City wujud hampir 3,500 tahun dan kini terdapat dua versi mengenai bagaimana bandar ini mendapat namanya. Ada yang mengatakan dia berpunca daripada perkataan Arab, Jaffa bermaksud yang tercantik, manakala satu versi lagi mengatakan bandar ini mempunyai nama Jaffa, iaitu anak pada Nabi Nuh AS. Kerana kebanyakan bangunan di sini bercirikan Islam, malah meninggalkan kesan kekuasaan Islam selama 400 tahun di sini, maka ia diabaikan oleh Israel. Berkunci dan kini hanya menjadi sarang kelawar. Bangunan ini antara tinggalan Empire Osmania pada 1515 hingga 1917. Pada satu masa ini adalah mercu tanda bagi Jaffa City. Apapun kini kawasan ini terbiar dan seperti mana yang anda lihat bangunan ini keadaannya menjadi uzur dan tidak terpelihara. Dan sesuatu yang menyedihkan setelah kita melihat tinggalan Islam tidak lagi dipelihara di sekitar Tel Aviv. Di sini hanya tinggal 3 buah masjid dan Masjid Hamidiyah yang dibina Empire Utsmaniyah 150 tahun lalu kekal menjadi masjid yang masih dibenarkan untuk umat Islam bersolat. Tiap Jumaat, kira-kira 500 jemaah menunaikan solat di sini. Kini dengan dana bantuan dari Jordan, ia sedang diperbaiki. Kini saya berada di Masjid Hamidiyah, di mana satu-satunya masjid yang berada di tengah-tengah bandar Tel Aviv. Ia dibina oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua pada tahun 1850. Masjid agak sunyi, namun kami sempat bertemu saudara Islam yang tegar mempertahankan masjid ini. Seorang imam muda malah turut menjadi buruh membaiki semula masjid ini. طبعا رسالة لكل المسلمين في جميع أنحاء العالم إنه هذه الرسالة اللي هي الإسلام للبشرية جمعاء في جميع أنحاء المعمورة. الله سبحانه وتعالى هو رب واحد ومحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول واحد لكل البشرية رحمة للعالمين. وواجب المسلمين يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فمن واجب المسلمين إنه إذا شخص سواء في ماليزيا أو في أي دولة في العالم صاب مكروه يعني يكون الجميع أن يحس في هذا الشعور، وإن صابوا إحسان أو فرح نشعر بفرحه كذلك الأمر. هكذا يجب أن يكون المسلم في جميع أنحاء العالم. يعني مثلا لا سمح الله نحن نضطهد هنا، من واجبهم أن يشعروا بنا، وهم كذلك إذا اضطهدوا من واجبنا أن نشعر بهم، وهذا هو المسلم. Kegembiraan berziarah ke Masjid Hamidiyah tidak berpanjangan. Kami menyusul jalan pantai, menjejak satu lagi masjid tertua di Tel Aviv. Namun nasibnya cukup mendukacitakan. Saya kini berada di Masjidil Bahar, di mana ia dibina pada abad ke-17. Apa yang lebih menyedihkan saya, masjid ini digunakan oleh puak Yahudi untuk membuka restoran pub, untuk meminum arak dan sebagainya. Hari terakhir, setelah seminggu meninjau tebing barat, Palestin dan Tel Aviv, Israel, kami bergerak pulang. Dari Baitul Maqdis menuju sempadan Jordan, kami melalui Hebron. Sebagai pelengkap lawatan, kami singgah di makam Masjid Nabi Musa.
Pelbagai kemudahan seperti masjid untuk membolehkan jemaah singgah sebelum mereka tiba di Baitul Maqdis. أنت مقام كريم الله يا أنت صلاح الدين الأيوبي أنت مقام فر موسى عليه السلام لا تصير مقدس المنطقة وبارك الله في كل بني آدم بيخدم لأنه بلاقيه عند رب العباد. Dan ini adalah makam Nabi Musa alaihissalam di Hebron, tebing barat Palestin. Makam ini dibina 920 tahun yang lalu oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Apabila Salahuddin berjaya menakluk Baitul Maqdis semula pada tahun 1087, beliau mengarahkan bahawa makam Nabi Musa dibina, juga masjid di sini. Dan batu yang digunakan untuk masjid ini dibawa daripada Masjidil Aqsa atas arahan Salahuddin Al-Ayyubi. Saya akan membawa satu mesej kepada umat Islam di Malaysia. Kita harus sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala memberi keberkatan di bumi Palestin ini. Kita harus melihatkan bahawa Palestin ini adalah kita dan kita adalah Palestin. Tetapi kalau Palestin ini dilihat begitu jauh, maka kita akan terus berjauhan dengan Al-Aqsa. Dengar esakmu kala bismillah di luar bulan separuh, di dada rindumu penuh lirih suara, getarlah Kuba kembara surah ke surah. Aku tak mendengar apa doamu di luar bulan separuh, di dada rindumu penuh masjid sunyi, di panah suaramu berziarah surah ke surah. Aduhai saudara, aku berkembara mencarimu dan kau ada di situ. Namun terasa bagai tak bertemu.
Masjidil Aqsa bermaksud masjid paling jauh, di mana diambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj apabila Nabi Muhammad SAW dengan menaiki burak daripada Masjidil Haram hinggalah ke sini dan ditemani oleh Malaikat Jibril untuk mendapatkan wahyu solat bagi umat Islam. Inilah detik paling penting kepada pembangunan Islam di Rusia. Aduhai saudara, aku mencarimu. Aduhai saudara, aku mencarimu. Melihat sujudmu pasrah, mengisi makna dalam ziarah. Setiap hari aneh akan berjalan selama lebih daripada 1 jam ke sempadan Mozambik di hujung sebelah sana untuk mendapatkan bekalan air bagi keperluan harian. Sujudmu pasrah. Tetapi ini bukan cerita tentang Distrik 6. Ini cerita tentang penindasan manusia, tentang ketidakadilan, tentang mereka yang dirampas tanahnya. Hingga kini, masyarakat Israel meraihkan 40 tahun pendudukan mereka ke atas Baitul Maqdis.